Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada kali ini. Kali ini cikgu akan membuat ulang kaji bagi kebarangkalian untuk ruang sampel sahaja. Mari kita baca soalan ini ya. Kita buat ulang kaji berdasarkan soalannya. Rajah menunjukkan dua kotak P dan Q. Kotak P mengandungi 4 kad berlabel dengan huruf dan kotak Q mengandungi 3 kad berlabel dengan nombor. Dua keping kad dipilih secara rawak, satu kad daripada kotak P dan satu kad lagi daripada kotak Q. Senaraikan ruang sampel. Sekarang mari kita lihat ya. Kita ada kotak P dan kotak Q. Dalam kotak P mengandungi kad yang berlabel dengan huruf dan dalam kotak Q mengandungi kad yang berlabel dengan nombor. Untuk menyelesaikan soalan begini, kalau kita diberi juga, contohnya sekarang kita diberi dalam bentuk kotak. Andai katalah kita diberi dalam bentuk beg, 2 beg ataupun 2 bakul, kita boleh menyelesaikan menggunakan kaedah yang sama. Jadi, jika kita mendapat soalan begini, supaya kita dapat menjawab anti gagal, kita boleh menggunakan kaedah ini, iaitu kaedah kotak. Ini cikgu lukis kotak ni, ada kotak di mana kita lihat cikgu buat ada 4 baris dan 5 lajur. 4 baris dan 5 lajur. Ada tanya cikgu, cikgu boleh tak kalau kita nak buat 5 baris dan 4 lajur? Boleh, sebenarnya boleh. Cikgu buat ini untuk lajur 5 lajur ni sebab cikgu nak isi pada lajur ni, cikgu nak isi kad dalam kotak P. Dan 4 baris ni cikgu nak isi kad dalam kotak Q. Kalau kamu nak buat dalam baris ni nak isi kad dalam kotak Q, kamu harus buat 4 lajur. Dan di sini kamu buat 5 baris. Boleh ya? Sekarang cuba lihat cikgu isi bagaimana ya. Cikgu isi. Sebab tu cikgu buat lebih walaupun kita tahu kotak P ada 4 huruf dan kotak Q ada 3 nombor, cikgu buat lebih sebab cikgu nak isikan ini, kita namakan sebagai tajuk lah ataupun sebagai satu standard lah untuk kita melihat Sekarang apabila kita dah isi begini, sekarang kita baca. Sebab dalam soalan dinyatakan satu kad daripada kotak P, satu kad daripada kotak P dan satu kad lagi daripada kotak Q. Apabila ada kad tanda dan ini, kita haruslah membaca, kita haruslah mengambil kad dari kotak P dahulu dan diikuti dengan kotak Q. Ini tak ada pilihan lah. Andai kata ada yang tanya cikgu boleh tak kalau nak ambil kad daripada kotak Q dahulu? Kalau kita lihat kepada soalan ini, memang kita perlu mengambil dari kotak P dahulu sebab dinyatakan kepada kita satu kad daripada kotak P dan satu kad lagi daripada kotak Q. Sekarang mari kita isi yang pertama. Yang pertama kita baca P dulu, iaitu B, dan kita baca Q. Jadi cikgu baca B4. Cikgu nak masukkan B4. Seterusnya berapa? Apa pula? E kan? Cikgu nak baca sini E4 juga sebab cikgu akan baca E dan 4. Sekarang kita baca S dan 4. Jadi S4. Seterusnya T4. Dah habis dah untuk baris ini. Untuk baris ini dah habis. Kita baca baris yang ada bernombor 6 ni. Walau bagaimanapun kita kena baca daripada kotak P dahulu. Sekarang dia akan jadi B6. Seterusnya
cikgu beri masa pada kamu untuk mengisi sehingga penuh kotak tersebut. Boleh Baik, dah siap? Bagus. Mari kita tengok jawapannya. Cuba semak jawapan dengan jawapan yang cikgu berikan. Sama tak? Kan? Kita dapat di sini kita baca B dan 4 dapat B4, E dan 4 dapat E4, S4, T4. Seterusnya B6, E6, S6 dan T6. Dan lagi B7, E7, S7 dan T7. Jadi kalau di sini apabila kita dah siap ini, kita sebenarnya belum siap lagi ni, sebab soalannya meminta kita menyenaraikan ruang sampel. Kita lihat apakah ruang sampel. Ruang sampel ni adakah dia terdapat di dalam keseluruhan kotak ini ataupun bahagian-bahagian mana? Kita lihat. Cikgu tunjukkan ruang sampelnya berada kat mana. Cuba lihat. Ruang sampel ni sebenarnya berada dalam yang cikgu warnakan dengan warna biru ni. Inilah ruang sampelnya. Dan bagaimana kita nak senaraikan ruang sampel ini? Kita keluarkan setiap ini. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4 kali 3, 12. 12 ruang sampel ni kita keluarkan. Kita tuliskan begini. Cuba lihat di sebelah. Dan cikgu tunjuk jawapan kita yang sebenarnya adalah begini. Inilah ruang sampel yang dikehendaki dalam soalan. Dah siap? Mudah kan? Boleh macam ni? Moga dapat memberi sedikit penambahan ilmu kepada kamu. Cikgu doakan moga kamu dapat menjawab soalan-soalan yang berikutnya yang yang mempunyai soalan lebih kurang macam ni lah. Diberi kotak ataupun diberi beg ataupun diberi bakul atau apa-apalah yang melibatkan dua perkara yang menunjukkan kita terpaksa memilih daripada satu kepada satu yang lain. Nanti cikgu sambungkan lagi dengan ulang kaji untuk menjawab soalan yang lain pula. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.